Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Basir bin Muhammad, nombor metrik 056955. Yang saya hormati Dr. Wan Khairul Aiman bin Wan Mokhtar. InsyaAllah pada hari ini saya akan menjelaskan isu-isu kontemporari dalam pengajian hadis. Tajuk saya ialah ekstremis dalam beragama. Dalam hadis ada menyebutkan wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hamidallah wa asna alaihi wa qala lakinni ana usalli wa anahu wa asumu wa uftiru wa atazawwaju an-nisa faman ghariba an sunnati falaysa minni, muttafaqun alaih. Maksudnya, aku solat malam tapi juga tidur, aku puasa tapi juga berbuka, dan aku menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan daripada kalanganku. Hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berdasarkan kepada perkara ini, kita dapat melihat dan mengkaji apabila berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW. 3 lelaki bertemu dengan Nabi. Seorang dari mereka berkata, aku akan solat malam dan tidak tidur. Yang lain berkata, aku akan puasa dan tidak berbuka. Yang ketiga berkata, aku tidak akan menikah dengan wanita. Lalu Nabi Muhammad SAW menegur tindakan ketiga-tiga mereka dengan hadis di atas. Berdasarkan kepada hadis ini, maka kita memahami bahawa kesungguhan tanpa kefahaman yang betul juga tidak mampu untuk membawa kita kepada jalan yang benar. Tambahan dari itu juga, akibat daripada ketaksuban dan kefahaman yang terlampau sempit terhadap pegangan atau anutan bagi sesetengah mazhab ataupun kepercayaan mereka, menyebabkan mereka ini menghukum sesiapa sahaja yang bertentangan atau tidak sependapat dengan mereka. Gejala suka mengkafirkan, membid'ahkan dan menuduh orang lain sesat juga akibat daripada terlalu taksub berpegang kepada anutan mereka tanpa menilai atau cuba memahami kehendak dan hujah yang difahami oleh mereka yang berlainan dengan pegangan mereka. Rasulullah SAW telah mengharamkan ekstremis. Iyyakum wal ghulu fid din fa inna ma halaka man qablikum bil ghuluwi fid din. Maksudnya, awasilah kamu dalam melampau dalam beragama, kerana binasanya orang-orang sebelum kamu adalah disebabkan sikap ghulu mereka dalam beragama. Hadis ini adalah sahih riwayat Ibn Hibban dalam Sunnah Ibn Majah. Sikap keterlaluan atau ekstrim dalam beragama merupakan perkara berlebih-lebihan dalam pengamalan dan pelaksanaan hukum hakam syariat, serta mempersulit diri sendiri atau orang lain. Ia juga bersikap terlalu tegar terhadap orang lain dalam urusan-urusan agama tanpa mempertimbangkan etika-etika syariat dan kaedah-kaedah agama. Keterlaluan dalam pegangan adalah seperti sikap menolak sepenuhnya fungsi akal dalam memahami nas-nas syarak. Sikap dan dakwaan tidak perlu bermazhab, tetapi berpegang terus kepada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dengan tafsiran sendiri, tanpa panduan imam-imam muktabar dan sikap golongan yang terlalu berkeras dalam perkara-perkara cabang agama. Selain itu, sikap ekstrim dalam pegangan boleh dilihat pada golongan yang menolak dan memusuhi pendekatan tasawuf dan tarikat dalam mencapai makam ihsan, atau golongan yang terlalu berpegang dengan pendekatan tarikat tanpa mengambil kira kemungkinan wujudnya perkara-perkara yang perlu diperhalusi atau diperbetulkan. Paling bahaya adalah sikap terlalu mudah dalam menyesatkan dan mengkafirkan saudara sesama Islam, atau langsung tidak mempedulikan hal kemurtadan dan perkara-perkara yang mencabuli kemurnian dan kehormatan Islam. Sikap keterlaluan dalam pengamalan adalah seperti sikap golongan berfahaman liberal yang terlalu memberikan kebebasan, kemudahan dan keringanan mutlak sehingga merubah hukum hakam dan syariat Islam. Selain itu, sikap golongan yang terlalu mudah dan melampau dalam mengharamkan atau mengharuskan sesuatu perkara. Keterlaluan dalam pengamalan turut dilihat pada sikap berlebih-lebihan dalam pelaksanaan hukum hakam syariat sehingga
mempersulit diri sendiri ataupun orang lain. Dalam menangani isu ini, sikap bersederhana dan wasatiyah amat perlu difahami dengan penuh hikmah serta kefahaman yang benar. Pujangga pernah menyatakan, ibu kepada segala kebaikan adalah 3 perkara: hikmah, maruah diri dan keberanian. Kesemuanya mempunyai sifat pertengahan, sama ada ke arah melampau atau begitu cuai yang akhirnya menatijahkan kehinaan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.